Soalan ini tidak patut ditanyakan kepada aku sebab ramai yang tanya aku, bang, Taliban tu baik ke Taliban tu jahat? Hai, Assalamualaikum semua, nama aku Alif. Selamat kembali ke channel aku Majans TV. Welcome back to another episode of my video, guys. Thank you so much sebab sudi klik video ni. Bagi mereka yang baru sampai, thank you sebab sudi klik, sebab sudi subscribe dan sebagainya lah. And aku ingin mengucapkan ribuan terima kasih bagi mereka yang baru sampai, sebab aku tahu memang ramai gila. Setiap hari ada je beratus-ratus orang, berpuluh-puluh orang baru sampai ke channel aku dan subscribe ke channel aku. Dan bagi mereka yang belum subscribe tu, do what you need to do, guys. Alright. So hari ni aku ingin bercakap tentang tajuk yang korang minta aku cakap. Tajuk yang makin hangat diperkatakan, tajuk yang sering ada dekat mana-mana media sosial dan sebagainya. Lokal ke international ke mesti ada. Bukan pasal PM mereka 9 tetapi pasal negara yang bergolak, Afghanistan, dan juga mereka yang sedang memerintah, iaitu puak Taliban. Ramai yang tanya, Taliban ni baik ke jahat ke? Apa yang nak buat selama ni? Apa yang buat sampai berperang? Kenapa orang nak keluar daripada Afghanistan? Kenapa rakyat Afghanistan tak suka Taliban dan sebagainya kan? Dan pada hari ni aku nak share lah serba sedikit tentang sejarah. Siapakah mereka ini? Apa yang mereka buat? Apa yang terjadi sekarang dan sebagainya. Aku harap korang boleh terus tonton sampai ke akhir rancangan ini, dan juga jangan lupa share dan subscribe bagi mereka kat luar sana. Alright, let's dive into the video. Bila kita bercakap pasal Taliban ni kan, bila cakap pasal Afghanistan, negara ini bergolak, maksudnya mereka ni tak aman daripada dulu lagi. Dan Taliban ni telah berperang dengan Afghanistan sendiri, dengan kerajaan Afghanistan dan juga sekutu-sekutu kerajaan Afghanistan sejak daripada 20 tahun yang lepas. Jadi bukan barulah cerita dia. Memang cerita ni dah lama, mereka dah berperang lama dah. Dan saban tahun sehinggalah pada hari ini, kekuatan mereka kian bertambah kuat. Mereka adalah salah satu kumpulan militer atau kumpulan askar ataupun kumpulan bersenjata yang boleh dikatakan sangat-sangat berkuasa lah pada ketika ini. Dan untuk menjadikan cerita ini lebih hangat, pihak Amerika Syarikat, Joe Biden, telah membuat keputusan untuk bawa keluar semua trup US ni bermula daripada bulan Mei yang lepas, sehinggalah mereka kata paling hujung ni bulan September. 9/11 dia kata 11 September dia kata memang last lah, memang tak nak ada orang US kat situ lagi dah, mereka nak keluar daripada Afghanistan. Dan ini membuatkan penguasaan Taliban semakin kuat, semakin hebat di Afghanistan. Persoalannya sekarang, siapa Taliban ni? Kenapa mereka ni kuat sangat? Macam mana mereka boleh ada kuasa? Bagaimana mereka boleh menakluk Afghanistan? Dan kenapa ada rakyat yang tak suka dengan mereka ini? Untuk menjawab persoalan-persoalan ini, kita kena patah balik kepada tahun 1980-an. Alright, kita akan singkap, kita akan tengok bagaimana mereka bermula. Untuk kita faham seseorang itu, untuk kita faham sesebuah kumpulan itu, kita kena tahu apa yang mereka inginkan. Untuk memahami apa yang mereka inginkan, untuk memahami mereka ni macam mana ideologi mereka, kita kena tahu sejarah, kita kena imbau balik bagaimana mereka bermula. Jadi orang-orang di Afghanistan ni, terutamanya mereka yang berperang ni, mereka yang ada senjata ni, mereka ni start berjuang demi Afghanistan, demi rakyat, demi negara pada tahun 1980-an, menentang Soviet, menentang kerajaan Soviet yang inginkan Afghanistan. Mereka kan duduk sepadan antara Uzbekistan lah dengan Rusia lah, semua ni dekat-dekat. Jadi kesatuan Soviet ni, Soviet punya Axis ni, ally diorang ni nak pergilah attack, nak pergilah dapatkan Afghanistan. Dan mereka berjuang bermati-mati mempertahankan tanah air mereka dan juga rakyat-rakyat mereka. Mereka ini dipanggil Mujahidin. Siapa tak kenal dengan Mujahidin ni? Pejuang agama, pejuang Islam, pejuang kebebasan di Afghanistan. Dan untuk menambahkan garam perisa dan hangat lagi pada dalam cerita ini, pihak USA ataupun specifically pihak CIA telah supply wang, duit, funding kepada tentera-tentera Mujahidin ini dan juga senjata. Senjata, kepakaran orang apa semua mereka supply untuk membantu Afghanistan ini melawan dengan Soviet. Macam biasalah kita tahu bagaimana US ni dengan Soviet tak apa penangam. Jadi untuk mempertahankan negara diorang ni, jadi US tolong, CIA tolong. CIA bagi duit, CIA bagi senjata, CIA bagi latihan dan sebagainya untuk melawan dengan Soviet. Dan akhirnya Soviet Soviet tak larat nak berperang dengan diorang. Soviet lagi. Tahun berapa Soviet decide untuk daripada Afghanistan? Tahun aku dilahirkan, 1989. Dan apabila mereka telah keluar daripada Afghanistan dan sebagainya, Afghanistan pun kembali aman. Tidak. Itu yang kita ingatkan. Kita ingatkan bila mereka dah keluar, mereka Soviet dah tak ada, Afghanistan kembalilah aman dan sebagainya. Rupa-rupanya tidak, guys. Pada tahun 1992 mereka mula ada civil war ataupun perang saudara antara orang-orang dekat Afghanistan sendiri, antara tribal, antara puak-puak yang ada dekat situ. Mereka ni hidup dalam komuniti yang kecil-kecil tau. Mereka benda puak-puak yang kecil-kecil, tribal lah, tribe lah orang kata. Dan mereka berperang sesama sendiri untuk menentukan hala tuju Afghanistan ni. Ingatkan bila orang luar dah keluar, mereka ni boleh
bolehlah bersatu untuk satukan negara dan takbir negara. Rupanya tidak, bagai juga berperang sama sendiri. Dan pada tahun 1994, di sinilah titik permulaan di mana wujudnya Taliban, satu organisasi yang telah menyatukan beberapa puak dan mereka yang berada dalam mujahidin selama ini. Mereka ambil tindakan untuk terus berjuang untuk memastikan negara Afghanistan ni tidak terus barai berperang sama sendiri, dan mereka take the lead untuk menjaga keamanan dan mentadbir Afghanistan dengan jaya ni. Dan tentera-tentera Taliban ini ada satu misi yang penting dan baik untuk Afghanistan. Apakah misi itu? Mereka bertindak untuk memastikan negara Afghanistan menjadi sebuah negara Islamik yang benar. Mereka ingin menegakkan syariah Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka ingin sampaikan apa yang mereka ingin bawa. Mereka ingin terapkan apa yang diajar oleh Nabi Muhammad kita apa semua untuk memastikan negara Afghanistan ini ditadbir dengan cara Islam. Apa yang mereka nak bawa ni memang betul-betul bagus, sangat-sangat baik. Dan orang-orang dekat Afghanistan tu dah penat dah dengan huru-hara, dah penat dengan tak ada undang-undang, dah penat tak ada perlembagaan kerana mereka berperang sama sendiri. Maka dengan ini, apabila Taliban dah take over, mereka berarak daripada Kandahar ke seluruh city dekat Afghanistan, memberitahu kepada penduduk Afghanistan bahawa mereka telah take over pentadbiran dan sebagainya, dan inilah yang mereka ingin lakukan, yang mereka ingin bangunkan Afghanistan. Dan pada tahun 1996, Taliban mulalah fully operational. Mereka terus menjaga, mentadbir Afghanistan dengan ideologi-ideologi mereka. Kiranya officially tahun 1996, sebelum aku masuk Darjah 1, masa aku kat Tadika lagi, mereka dah decide, okay, this is it. So rakyat pun mula suka, dah start aman, dah tak ada perang-perang dan sebagainya kan. Jadi mereka mulalah mentadbir Afghanistan. Dan pada tahun 1996 tu, sehinggalah pada tahun 2021 macam tu, di mana tarikh berlakunya sebuah insiden yang sangat-sangat pahit bagi orang-orang US. Tak lain dan tidak bukan kejadian tragedi 9/11. 9/11 yang penuh konspirasi tu kan. Ada yang kata US buat sendiri lah, ada yang kata itu, ada yang kata inilah. Tetapi secara tidak langsung ada seorang manusia yang bernama Osama bin Laden telah claim bahawa itu adalah perbuatan Taliban. Mereka telah yakinkan satu dunia, mereka telah bagi tahu kat US bahawa, hey bro, this is our job. The Al-Qaeda from Taliban from the Afghanistan have done this job to make sure that your city is ruined. Mereka dah ambil claim dah, mereka dah ambil kredit dah. Jadi nak tak nak, takkanlah US nak kata, tak adalah, bukan kau ni apa benda semua kan. US apa lagi, bantailah. Di bawah pentadbiran George W. Bush, mereka menghantar askar, mereka invade, mereka serang Afghanistan untuk mencari seorang lelaki ataupun manusia yang bernama Osama bin Laden ini. The Taliban will pay a price. Dan hanya beberapa bulan saja US telah berjaya take over Afghanistan. Mereka telah membuat Taliban ni, grup-grup Taliban ni, Al-Qaeda ini untuk senyap seketika dan tidak mentadbir negara. Dan US telah make sure mereka meletakkan interim government mereka yang mereka pilih untuk mentadbir Afghanistan dengan cara demokrasi Amerika Syarikat. Dan selepas 3 tahun kejadian 9/11, maka tertubuhlah sebuah government baru. Ada perlembagaan baru dan sebagainya. Sebuah kerajaan yang diketuai oleh presiden baru mereka, Hamid Karzai. Itu dia nama presiden dia yang baru. Dan pada ketika inilah apabila kerajaan baru telah mentadbir Afghanistan dan sebagainya, kau ingat Taliban nak diam? Memang taklah. Taliban pun apa lagi, mereka regroup, mereka memperkasakan perjuangan mereka, mereka mencari manusia-manusia orang lagi untuk join perjuangan mereka. Dan pada saat ini, pada hari ini, mereka telah mengumpulkan 85,000 askar full time yang berkhidmat di bawah tentera Taliban, di bawah bendera Taliban. Hampir 100,000 askar guys. Memang ramai ni. Seluruh Afghanistan ada je mereka ni semua. Dan hari demi hari mereka kontrol satu persatu bandar, mereka kontrol satu persatu daerah dan sebagainya. Dan mereka kontrol banyak tempat, termasuklah tempat yang paling mereka perlu kontrol, iaitu lebuh raya, highway. Highway ni kalau orang kata kalau diorang kontrol, maka mereka actually dah kontrol the whole Afghanistan. Mereka ni memang bergantung harap kepada highway ni. Jadi apa yang mereka lalu, mereka nak pergi sana ke sini ke apa, akan lalu highway ni, dan mereka akan nampak tentera-tentera Taliban ini, dan mereka secara tidak langsung memberi satu isyarat di mana mereka telah berada di bawah satu pentadbiran baru, iaitu pentadbiran Taliban ni. Orang kontrol main orang-orang Afghanistan macam tu lah. Dan hari makin hari Taliban semakin organize. Organisasi Taliban ni semakin baik tau. Dengan leader yang baru, mereka ada seorang leader yang bernama Habaitullah Akhundzada. Leader diorang ni memang tip top. Mereka ada satu struktur yang bagus. Mereka lengkap. Mereka ada military, mereka ada finance, mereka ada education, mereka ada culture, mereka ada healthcare dan sebagainya.
sebagainya. Jadi pentadbiran mereka ni makin lama makin nampak macam gempak lah, macam nampak macam kerajaan yang benar dan bukan lagi macam kerajaan yang dulu, hanya militan semata-mata. Jadi nak dipendekkan cerita, Taliban ni semakin lama semakin hari, sehingga hari ini mereka dah solid, mereka dah memang prepare sepanjang government interim ni menjaga. Ada government baru ni daripada US ni, mereka telah plan solid kau-kau punya untuk mendapatkan balik Afghanistan. Jadi persoalannya sekarang, apa jadi selepas US caw? Inilah yang apa yang berlaku sekarang guys. Korang tahu tak? Bukan sekarang dia dah caw, dia dah start lama dah caw. Tahun ni mereka dah start caw dah. Mereka dah start belah daripada bulan 3 hari tu kan. Mereka memang dah start gerak dah. Sebab apa? Tahun ini, tahun 2021, untuk 3 hingga 4 bulan pertama tahun ini, tahun 2021, mereka telah all out. Mereka all out, serang sedikit demi sedikit untuk mendapatkan tempat di dalam kerajaan Afghanistan yang baru. So mereka dah start attack sana, mereka dah start attack sini, mereka dah start berperang dan sebagainya lah. Dan ramai actually rakyat-rakyat yang menjadi mangsa. Mereka pergi secara public dan sebagainya. Jadi banyak collateral damage, banyak orang-orang yang tersepit dekat tengah-tengah ni sepanjang tahun ni. Tapi kita tak tahu, kita tidak dikeluarkan berita dan sebagainya, bagaimanakah rakyat mereka sedang sengsara sekarang akibat Taliban ingin mendapatkan tampuk pemerintahan balik. Dan apabila US caw daripada Kabul, iaitu dia punya main city diorang, mereka dah tak ada, maka di sinilah bermulanya episod paling gempak Taliban. Mereka ambil take over balik bangunan kerajaan dan sebagainya lah. Okay? Dan mereka dah decide secara automatiknya mereka telah control the whole entire government sudah. Jadi apabila mereka sudah sampai di tampuk pemerintahan ni, ramai yang takut, ramai yang tak nak tampuk pemerintahan Taliban seperti apa yang mereka telah ada sepanjang ini. Banyak yang kita tak tahu bahawa mereka ini mempunyai ideologi yang ekstrim. Maksud aku ekstrim tu bukan yang ganas, bukan yang mereka membunuh ke apa. Mereka ada benda yang over the board. Contohnya macam mereka langsung tak bagi orang bekerja, perempuan bekerja dan sebagainya. Okay? Nak menutup aurat tu kena tutup habis-habis pakai burqa, habis semualah, tutup tak nampak apa langsung. Sedangkan dalam Islam, penutup aurat untuk wanita tak macam tu sangat. Mereka pergi jauh extra mile untuk menjadi lebih ketat, lebih dahsyat Islam mereka. Itulah yang mereka tak suka. Itulah yang membuatkan ramai rakyat-rakyat kat sini tak berapa suka. Education, pekerjaan untuk orang perempuan, budak-budak, kanak-kanak perempuan pun banyak mereka tidak mendapat seperti apa yang mereka sepatut dapatkan. Tetapi ini tidak semua yang berlaku. Afghanistan kan besar, banyak komander-komander, chief village kampung-kampung ada berbeza pendapat, ada berbeza punya style of leadership. Ada yang komander-komander bagi budak-budak perempuan belajar, ada yang tak bagi langsung, ada yang langsung tak bagi perempuan kerja dan sebagainya. Jadi apa yang mereka percaya, jadi apa yang mereka perjuangkan tidak sama throughout the whole Taliban punya group ni. Okay, sebab tu kita nampak ada yang kata okey, ada yang kata tak okey, ada yang suka, ada yang tak suka benda-benda semua. Tetapi rata-rata menurut major public opinion punya survey, punya research yang dilakukan pada 2019 oleh The Asia Foundation, 85% mengatakan bahawa they had no sympathy towards Taliban, ataupun mereka tidak bersetuju, mereka tidak suka dengan cara pentadbiran Taliban. Sekarang persoalannya, adakah Taliban orang baik ataupun orang jahat? Soalan ini tidak patut ditanyakan kepada aku, sebab ramai yang tanya aku, bang, Taliban tu baik ke Taliban tu jahat? Siapa aku? Siapa engkau untuk menentukan orang itu baik ataupun jahat? Siapa kita? Siapakah kita ni untuk menyatakan bahawa apa yang Taliban itu buat salah? Siapakah kita untuk mengatakan apa yang Taliban buat itu betul? Sebab kita bukan berada di situ, kita bukan rakyat Afghanistan, kita tidak tahu cara mereka berpimpin, kita tak tahu macam mana apa yang mereka buat dan kenapa kita kena ada opinion tentang ini. Aku sangat-sangat tidak bersetuju apabila mereka mengatakan bahawa mereka yang larikan diri apa semua tu, mereka bekerja dengan kerajaan Amerika sebelum ni dan mereka takut apabila Taliban datang untuk mengambil pemerintahan, takut mereka dibunuh apa semua. Ada yang cakap bahawa mereka ni telah di brainwash oleh Amerika, mereka telah di brainwash oleh pentadbiran demokrasi dan sebagainya, sehinggakan mereka takut untuk mendapatkan pentadbiran Islam. Siapa engkau untuk mengatakan perkara ini kepada mereka-mereka yang sedang ketakutan itu? Siapa kita ni yang beria-ria mengatakan bahawa benda itu semua betul? Kita ni orang kat luar ni tak ada hak untuk mengatakan apa yang mereka lalui itu betul ataupun salah. Jika mereka tidak suka tentang sesuatu, maka adalah sebab kenapa mereka tak suka. Jika mereka ingin melarikan diri daripada Afghanistan, mereka ingin keluar daripada pentadbiran Taliban,
mesti ada sebab kenapa mereka ingin berbuat sedemikian. Bagi aku, pendapat personal aku tidak bersetuju dengan ideologi apa yang dibawakan oleh Taliban. Tak semualah, ada beberapa. Contohnya seperti education. Sebelum ini kita bercakap pasal sejarah, okey? Bukan nak kata apa yang mereka akan buat. Kita tak nak cakap apa yang mereka akan buat. Kita nak cakap pasal sejarah, pasal apa yang mereka lalui, pasal apa yang rakyat ni lalui. Dan kita punya pendapat, aku punya pendapat berdasarkan apa yang telah mereka lakukan. Aku tak boleh bagi pendapat tentang apa yang mereka belum buat. Jadi pendapat aku tentang apa yang mereka sudah buat selama ni, aku tidak bersetuju dengan education system di mana budak perempuan tak boleh belajar, tak payah belajar, budak perempuan tak payah kerja. Aku tak agree with that. Kau boleh bayangkan tak, kalau kau ada anak sekarang, tiba-tiba kau tak bagi anak kau belajar, kau tak bagi anak kau ada education, kau tak bagi anak kau ada kerja dan sebagainya, duduk rumah je, buat kerja rumah, jadi apa benda semua, buat kerja rumah, belajar buat itu, jaga rumah, jaga suami, jaga anak je, itu je kau nak bentuk anak perempuan korang. Itu tak betul. Sedangkan Islam sendiri menyatakan bahawa kerja-kerja rumah itu kerja-kerja jantan, kerja-kerja orang lelaki. Basuh baju, masak, apa benda semua tu kerja-kerja orang lelaki, bukan kerja orang perempuan. Gila. Sekarang ni siapa yang ikut Islam sebetul-betulnya? Jadi benda yang aku tidak setuju ni adalah dia orang punya ideologi yang begitu ekstrim to certain level. Jadi kau kena faham apa yang aku setuju, apa yang aku tidak setuju. Akhir kata, siapakah engkau, siapakah aku untuk menentukan orang itu baik ataupun orang itu jahat? Siapa aku untuk mengatakan Taliban punya benda tu adalah benda yang betul? Siapakah aku untuk mengatakan Taliban, apa yang Taliban buat itu salah? Tak boleh. Kita bukan rakyat Taliban. Biar rakyat Taliban yang menentukan. Biarlah mereka mempunyai pilihan raya ke apa benda ke, biar mereka bersuara dengan apa yang mereka sukakan ataupun apa yang mereka benci. Kalau mereka suka dengan Taliban, sure, ramai yang akan tunjuk. Macam Palestin, mereka suka Hamas, ramai yang tunjuk dengan apa yang Hamas buat. Mereka gembira dengan ada pejuang-pejuang seperti itu. Mereka rasa selamat dengan adanya pejuang-pejuang Hamas. Tetapi adakah benda ini berlaku pada mereka-mereka yang di Afghanistan? Adakah mereka rasa selamat? Adakah mereka rasa suka? Adakah mereka rasa bahagia apabila Taliban memerintah? Tanya mereka. Okay, sampai di sini video pada kali ini. See you guys on my next video. Meanwhile, stay healthy, stay positive, be a good Muslim as always. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.